Assalamualaikum. Boleh dengar suara, boleh dengar tak? Boleh dengar tak suara? Okey suara. Okey, Razin. Razin, boleh dengar suara tak? Boleh dengar suara tak? Tak pernah duk set. Dengar ah? Dengar clear? Ustaz Zikri dengar suara? Clear tak? Clear tak nak? Boleh tak nak? Boleh dengar ah? Okey, clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila ashabihi al-kiram والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Mic bateri tak ada Ustaz Ustaz Din, mic bateri tak ada. Boleh kot. Dengar pelan-pelan esok kita ijaz tengok. Mic insya-Allah. Hari ni agak kelang kabut. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah pada malam ini kita dapat bersama-sama secara online untuk sama-sama kita membincangkan ataupun mengambil sedikit kefahaman mempelajari ilmu aqaidul iman, ilmu akidah dengan kita bermanhajkan ataupun kita menggunakan kitab yang dinamakan sebagai Risalah Setangkai Padi. Jadi kita sedia maklum bahawa pengajian ataupun muzakarah kitab kita pada malam ini dianjurkan oleh Teratak Ilmu Haji Abdul Majid. Mudah-mudahannya dengan kesungguhan daripada pihak penganjur, Allah Subhanahu wa taala memberkati ustaz-ustaz kita
dan Allah memberkati kita semua insya-Allah. Dan kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka pintu hati kita untuk sama-sama kita memahami apa yang dibincangkan oleh para alim ulama kita di dalam nak membantu kita, di dalam nak menolong kita memahami aqaidul iman, ataupun lebih dalam arti kata yang lain memahami makna kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan insya-Allah saya akan membaca sedikit sebanyak ini, membaca lebih kurang kurang cara-cara orang kampung, cara-cara pondok. Kalau kata masuk pada istilah-istilah berat-berat sangat pun saya sendiri pun ilmu tak banyak, dan boleh sikit-sikit. Jadi harap sahabat-sahabat, kawan-kawan di luar sana, jikalau orang kata apa, jikalau ada istilah-istilah yang tak faham, tak jelas, boleh diajukan melalui soalan di dalam ruang komen, terutama sekali yang FB Live, ataupun kalau Meet ni saya tak tahulah macam mana cara kita nak ajukan soalan. Mungkin tulis soalan di ruang komen, dan insya-Allah daurah kita ini seperti yang dicadangkan sebanyak 20 kali bersiri. 20 kali bersiri. Jadi mudah-mudahannya sempat habislah. Mungkin sebelum 20 seri. Kalau tak sempat habis 20 seri, mungkin lajak sikit. Lagu itulah. Tapi insya-Allah kita akan cuba. Kebiasaan saya kalau berdaurah menggunakan kitab Risalah Setangkai Padi ini lebih kurang dalam kalau 2 hari tu sampai ke sifat kalam saja, itu pun tak sempat habis kita bincangkan. Maklumlah daurah ni orang panggil apa, pengajian kilat. Tapi kalau mengikut apa yang dibincangkan, saya dengan pihak Teratak Ilmu, kita akan cuba untuk habiskan selama 20 siri. Bagi tuan-tuan yang nak terus ikuti muzakarah kita, bolehlah insya-Allah. Saya pun sekadar ilmu ataupun sekadar sedikit sebanyak pengetahuan yang ada pada saya, yang kita ambil daripada guru-guru kita. InsyaAllah kita akan baca kitab Risalah Setangkai Padi. Untuk kawan-kawan yang belum ada kitab ni, boleh dapatkan daripada pihak penganjur. Dan saya kira ada jual di Kelantan pun ada, boleh terus direct ataupun terus hubung dengan pihak kedai kitab yang ada di Pasir Tumbuh pun ada, di Kota Baru pun ada jual kitab ni, memang ada jual. Baik, kita masuk kepada perbincangan kitab kita. Kitab Risalah Setangkai Padi. Dia tulis sini Setangkai Padi, setangkai lah. Jadi kenapa selalu saya baca kitab Setangkai Padi ni berbanding dengan kitab-kitab yang lain? Kitab-kitab yang lain pun saya baca juga. Cuma Setangkai Padi ni dia lebih kepada kita nak membantu sahabat-sahabat kita di luar sana untuk memahami ilmu tauhid. Kerana Risalah Setangkai Padi ini yang pertama sekali, ibarat dia sama seperti seolah-olah macam kita baca Matan Ummul Barahin. Itu dia macam Matan Ummul Barahin. Nak kata sebiji tu tak lah, cuma kita memang kita boleh ambil intipati dia, poin dia, untuk bantu nak lepaskan fardu ain. InsyaAllah kitab Setangkai Padi. Kalau macam kitab Pati Faridah, Ar-Risalah Tauhidiyah, Paku Iman dan sebagainya, itu ibarat dia mungkin agak panjang sikit nak berbanding dengan kitab Risalah Setangkai Padi. Jadi kalau orang tanya pasal apa kita lebih menggunakan kitab Risalah Setangkai Padi, kerana perbahasan ataupun penulisan tuan guru kita di sini dia lebih spesifik, dia lebih ringkas tapi padat. Kita mudah untuk nak membantu sahabat-sahabat kita yang ingin memahami konsep perbincangan akidah sifat 20 ni, insya-Allah. Jadi kitab Setangkai Padi ni kalau kita tengok dari segi sudut nama dia Bara'atul Istihlal, dicerita dalam ilmu balaghah tu. Setangkai Padi ni kita maklum Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, yang mana Allah Taala menumbuhkan setangkai padi, daripada setangkai padi keluarlah 100 biji. 100 biji padi. Jadi daripada setangkai 100 biji padi. Tu. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Dalam satu perdu padi, kita pun tak pernah bilang, barangkali tuan-tuan pernah bilang. Allah kata dalam Quran, dari satu perdu ada 7 tangkai. Daripada satu tangkai ada 100 biji padi. Walaupun setangkai padi, Atuk guru kita bukanlah dia bubuh nama, dia letak nama setangkai padi ni dengan tidak ada maksud. Bukan. Kerja buat ulama kita ni, tutup guru kita ni, dia tak sia-sia. Dia ada makna dia. Jadi bila sebut setangkai padi, pasal apa nama kita dia setangkai padi? Setangkai padi ni, daripada satu tangkai tu Allah kata ada 100 biji. Ada 100 biji. Bermakna walaupun satu tangkai padi, dia menghasilkan 100 biji padi. Berarti walaupun kitab dia ni nipis, ibarat setangkai, tapi buah-buah yang diambil di dalamnya cukup banyak. Cukup banyak. Itulah yang antara asbab. Kenapakah? Apa sebab? Pasal apa kitab ini dinamakan setangkai padi? Sebab apa? Buah dia banyak. Kalau kita nak rongkai satu-satu, Masya Allah, mengaji dengan tutup guru kita, subhanallah, ibarat dia walaupun ringkas, tapi setiap patah perkataan yang ditulis oleh musannaf di sini akan dihuraikan secara terperinci. Ini faedah dia setangkai padi. Ini faedah dia setangkai padi. Jadi alhamdulillah saya sempat khatam kitab ini dengan apa nama tok guru kita, Ustaz Noh Buat Payang, Hafizahullah. Dia merupakan anak murid kepada Tuan Guru Haji Man Buat Payang. Dan juga ada juga saya mengaji kitab ni dengan beberapa guru yang lain. Tapi saya berpuas hatilah mengaji dengan Ustaz Noh Buat Payang. Bagi tuan-tuan yang nak ikuti, bolehlah pergi cari dia, jumpa dengan dia, insya-Allah dia mengaji dengan dia. Pak Lomi pun ada baca, lepas tu Ustaz Noh pun ada baca, guru-guru yang lain pun ada baca. Banyaklah anak-anak murid tu Haji Man Buat Payang yang dah balik bertemu dengan Allah. Hebat ilmu depa tuan-tuan. Hebat ilmu depa. Baik, terus kita baca isi kandungan yang ada dalam kitab yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Saya kira tak perlu kita bincang panjang-panjang mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kerana dia akan ambil masa yang sangat-sangat panjang. Jadi saya kira Bismillahirrahmanirrahim ini sekadar, orang kata apa, sekadar secara ringkasnya, Bismillahirrahmanirrahim ini kita tulis, kita bacakan kerana nak peroleh keberkatan di dalam penulisan kita, di dalam pembacaan kita, di dalam kerja buat kita. Itu kembali kepada fiqh. Masalah fiqh ada beberapa yang disunatkan kita membaca bismillah, dan ada juga beberapa perkara perbuatan kita yang tak disunatkan membaca bismillah. Itu. Jadi semata-mata inginkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita sebagai menyahut seruan daripada baginda Nabi SAW untuk Allah Taala memeliharakan. Allah Taala memeliharakan kita, Allah Taala memberikan kebaikan kepada kita, terutama sekali dalam menulis dan mengarang kitab-kitab ini. Lebih utama, lebih baik, lebih yang dituntut, itulah dengan kita mulakan penulisan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kerja buat para ulama tak pernah, orang kata apa, membelakangkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah membelakangkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi permulaan di dalam kita mempelajari ilmu akidah, pertama sekali kita kena faham kenapakah Allah Ta'ala perintahkan kita untuk kita belajar ilmu akidah. Yang ni yang sangat penting. Apa tujuan kita mengaji sifat 20 ni? Kita mengaji sifat 20 ni, apa tujuan dia? Tu. Kadang-kadang duk mengaji sifat 20 ni sampai kesudah dia tak faham maksud nak bincang. Dia duk kira duk pening. Dia duk pening dengan istilah-istilah yang ada di dalam sifat 20. Jangan pening dulu. Pertama sekali kita kena faham apa tujuan kita mengaji sifat 20 ni. Tu. Kalau kita rujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, rujuk kepada firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah suruh kita mengaji, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Taala perintah kita, suruh kita mengaji, suruh kita belajar supaya kita kenal hukum ketuhanan Tuhan. Tu fa'lam tu perintah Allah, fi'il amar. Begitu juga dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Allah kata qul ya Muhammad. Qul tu bukan makna katakan. Bukan maksudnya katakan, tapi kalau terjemahannya katakan.
Yang dimaksudkan dengan qul itu bermakna ajarilah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu mengenai akidah tauhid, beriman dan bertuhankan kepada Allah. Itu maksud dia. Jadi kita duk baca qul huwallahu ahad, katakan olehmu ya Muhammad. Bagaimana nak berkata? Rasulullah perintah suruh berkata kerana di hadapan Rasulullah itu umat Rasulullah, untuk Rasulullah ajarkan akidah, untuk Rasulullah ajarkan arti ketuhanan. Sebab itu Allah sebut qul huwallahu ahad. Katakan olehmu, yakni ajarilah. Tidak seseorang itu dinamakan sebagai guru melainkan ada muridnya. Tidak seorang itu dinamakan murid melainkan ada gurunya. Berarti Rasulullah itu adalah guru kita yang memimpin kita untuk kita mengenal arti ketuhanan. Maka Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Ikhlas, qul ya Muhammad, Allah qul huwa zat, Allah nama, ahad sifat. Itu. No? Jadi yang pertama sekali sebelum kita masuk mengajar ilmu tauhid, kita kena faham ilmu tauhid ni untuk apa? Untuk apa? Untuk kita memahami ilmu akidah, untuk kita memahami aqaidul iman tafsilan wa ijmalan, supaya kita dapat memahami tentang arti dan makna ketuhanan yang terkandung dan terdapat di dalam makna kalimah la ilaha illallah. Itu makna kalimah la ilaha illallah. Kata guru saya, di dalam lafaz ada makna, di dalam makna mengandung makna. Tu ada berlapis-lapis tu. Di dalam lafaz la ilaha illallah itu ada makna, di dalam maknanya itu ada terdapat lagi beberapa makna yang lain yang perlu diperjelaskan. Maka kita kena faham pengajian sifat 20 ini, dia nak membawa kita memahami makna la ilaha illallah. Tu kita nak kenal Tuhan di Tuhan tak boleh. Tu yang kata araftu rabbi bi rabbi, tu maksud dia apa? Araftu rabbi bi rabbi, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bukan mana kenal Tuhan dengan Tuhan. Nak kenal Tuhan dengan Tuhan mustahil, tak boleh kenal Tuhan dengan Tuhan. Tetapi kenal akan Tuhan, kenal akan Tuhan itu dengan kita memahami sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Tu maksud dia. Kenal Tuhan dengan kita memahami sifat ketuhanan Allah. Di mana nak faham sifat ketuhanan Allah? Di dalam kalimah la ilaha illallah. Apa yang ada di dalam kalimah la ilaha illallah itu dihuraikan dan ditafsirkan oleh ulama kita, iaitulah makna orang panggil apa? Makna ketuhanan, iaitulah al-istighna wal iftiqar. Daripada situ, sebab tu nak kenal Tuhan tak boleh di Tuhan. Kerana Tuhan ini satu lafaz yang menunjukkan, kalau kita sebut kata Tuhan, kepala kotak kita ni, hati kita ni kena faham yang kata Tuhan tu ialah zat dan sifat. Bila sebut Tuhan, zat sifat. Bila sebut Allah, zat sifat. Maka Tuhan, lafaz Tuhan itu memberi makna kepada kita zat dan sifat. Adakah kita boleh kenal di zat, di lafaz Tuhan yang mengandung arti zat dan sifat? Tak boleh. Kita tak boleh kenal. Melainkan kita kena fahamnya di makna ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kata ketuhanan, maka fahamnya zat dan sifat. Dan seluruh sifat kamalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kita buat rajah lah. Kita buat rajah ringkasan kita tu Tuhan. Apa dia Tuhan? Zat, sifat. Macam mana nak faham zat? Boleh faham zat di zat ke? Tak boleh. Tak boleh kita faham zat Tuhan di zat. Mustahil. Akal kita tak mampu untuk kenal zat Tuhan. Tak mampu. Tu. Kesudahan jahil juga hakikat. Kita tak boleh kenal zat Tuhan. Habis nak kenal zat Tuhan, kenal di mana? Kenal di sifat ketuhanan. Sebab itu dalam kita mengaji sifat-sifat Allah ni, kita kena faham beberapa konsep perbandingan antara Asmaul Husna dan pengajian sifat 20. Asmaul Husna orang panggil sifat zat. Kalau sifat wujud, sifat nafsiah dan sifat salbiah, itu dipanggil sebagai sifat i'tibar zat. Kalau sifat ma'ani, itu sifat iktibar sifat. Ini maknanya ada 3. Sifat zat dan Asmaul Husna dalam lafaz sifat zat ini pun ada lagi perbahasan ulama. Dia ada sifat zat, dia ada sifat iktibar zat, dia ada sifat iktibar sifat. Tu. Sifat zat, Asmaul Husna. Sifat iktibar zat, nafsiyah salbiyah, dan sifat zat, iaitulah ma'ani. Sifat iktibar sifat, iaitulah ma'ani. 3 lah. Sifat zat, sifat iktibar zat, dan sifat iktibar sifat, iaitulah sifat ma'ani. Alal itlaq wa itlaqus sifat bil tauhid al ma'ani lah.
Maknanya diitlak, di semata-mata sebut sifat di dalam ilmu tauhid, iaitulah sifat ma'ni. Baik, kenapa kita mengaji ilmu tauhid? Kerana kita nak faham, kerana kita nak memahami makna ketuhanan. Seperti yang disebutkan oleh ulama, liyahsulal ilma biaqaidil iman tafsilan wa ijmalan. Supaya kita dapat menghasilkan, memahamkan makna aqaidul iman secara tafsil dan secara ijmal. Tafsir ijmal ni harap kita semua boleh faham. Bila sebut kata la ilaha illallah ni almarhum Tok Guru Haji Saleh kita. Dia selalu sebut apa makna ijmal. Mu sebut la ilaha illallah, apa makna ijmal? Makna ijmal tu apa? Zat. Kalau Allah yarham Tok Guru Haji Saleh sebut Allah jua Tuhanku. Itu almarhum Tok Guru Haji Saleh. Tapi kalau almarhum Tuan Guru Haji Man, dia sebut zat Allah jua Tuhanku. Tu maknanya lebih khusus. Bukan ada lebih kurang lah. Istilah tu sama saja. Bila sebut kata Allah, zat lah. Bila sebut kata zat Allah jua Tuhanku, itu lebih kepada membantu masyarakat awam kita memahami maksud la ilaha illallah secara ijmal. La ilaha illallah secara ijmal, zat Allah jua Tuhanku. Apa itu zat? Maka perlu dipahami dalam perbahasan ilmu tauhid. Kita nak faham la ilaha illallah tu sama ada secara ijmal dan secara tafsir. Itu tujuan dan matlamat kita, kerana memahami makna la ilaha illallah secara ijmal dan secara tafsir itu merupakan fardu ain. Fardu ain. Semua wajib kena belajar, tak kira lelaki perempuan. Semua kena belajar. Hukum dia fardu ain. Kalau fardu ain berarti kalau kita tak buat berdosa. Kita tak mengaji berdosa, duduk dalam keadaan dosa sedia. Sembahyang kita tak tinggal, mengaji tauhid kita tinggal. Sebab tu dalam mengaji ilmu tauhid, dalam konsep kita nak menguasai ilmu fardu ain, istilah Tok Guru kita memberi nasihat kepada kita, lapangkan masa untuk mengaji ilmu. Bukan cari masa lapang untuk mengaji ilmu. Lapangkan masa untuk mengaji ilmu, bukan cari masa lapang mengaji ilmu. Orang lah cari masa lapang mengaji ilmu, tak kena. Sebab itu tak ada istilah paksa diri. Nabi sebutlah hadis, innamal ilmu bita'allum. Nak dapat ilmu mesti kena paksa diri. Ta'allum ni wazan takalluf. Bina takalluf. Takalluf maknanya kena paksa diri. Macam mana kita paksa diri untuk mencari nafkah diri kita, keluarga kita, ahli keluarga kita, nak bantu masyarakat dan sebagainya. Macam tu jugalah kita nak paksa diri kita untuk kita dapat samanul jannah, harga sebuah syurga. Idhiya zamanul jannah. Kerana kita memahami akan makna kalimah syahadah ini, disebut dan dikatakan sebagai harga sebuah syurga. Tu. Duk puasa tak apa, saya jadi mukallid. Duk puasa tak apa, tak mengaji, duk puasa tak apa. Tak mengaji ilmu tauhid ni, duk puasa tak apa, duk puasa lega. Kod masuk pi dalam masuk pi di sisi Tuhan, balik pi di sisi Tuhan, Tuhan tak iktiraf kita. Nauzubillah min dzalik. Sebab apa? Harga sebuah syurga. Allah kata dalam Quran lah, nak jual beli ni, nak jual beli mesti kena ada harga. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sambung ayat tu lagi lah. Baik. Kerana apa? Kenapa kita kena mengaji ilmu tauhid? Kerana perintah Allah dalam kita mengaji ilmu tauhid ni secara ijmal dan tafsir. Tafsir ni mana? Mengaji satu-satu ni wajib hukum dia. Masya Allah, berapa ramai dari kalangan kita yang mengabaikan tuntutan Allah Ta'ala ini. Dia tak faham. Ustaz Azhar Idrus, saya duk kata lama dah. Ustaz Azhar Idrus yang top dulu ni, yang sekali dia ceramah puluhan ribu, dia sendiri pun mengatakan bahawa wajib kena mengaji ilmu fardu ain. Tapi pasal apa orang tak ambil berat tentang ilmu fardu ain? Dan alhamdulillah sejak akhir-akhir ni, ramai dari kalangan anak-anak muda keluaran pondok ni dah keluar menjadi pendakwah yang memimpin, yang membantu masyarakat ke arah memahami ilmu tauhid, ilmu akidah. Ini. Walita'rifa bidzalika syarafa siru hadzal kalimatil musyarrafah. Wa man tawa min al mahasini hatta yatasha'sha'il qalba 'inda dhikriha bi anwaril yaqin. Sebab apa kita kena mengaji ilmu tauhid? Supaya kita dapat mengetahui dengan kita mengaji ilmu tauhid ni akan kemuliaan rahsia yang ada di
di dalam ilmu tauhid. Saya petang tadi saya duk kelebek satu kitab apa nama orang panggil Hasyah Suki. Beberapa kitab yang lain saya tinggal di Kajang, ada beberapa kitab saja yang menjadi orang kata apa sedikit rujukan kita lah nak baca. Alhamdulillah dalam kitab ni dia juga membantu kita. Yang mana dia bagi tahu bila kita masuk dalam mempelajari makna kalimah la ilaha illallah ni, ada 7 isi kandungan yang ada di dalam perbahasan la ilaha illallah yang perlu dibincangkan secara detail. Kalau orang yang kita sebut sebagai guru ataupun sebagai pendakwah ataupun guru-guru yang nak menyampaikan ilmu tauhid ni, dia tak boleh sunyi daripada membincangkan 7 perkara yang dibahaskan di dalam makna kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hebat ulama-ulama dulu bantu tolong kita memahami maksud kalimah la ilaha illallah. Nanti saya tengok mana dia punya ringkasan itu. Dia kata begini. Jadi dia kata wayambari walihada yambari an yakuna kalamuna fiha ala sabil ikhtisar fi 7 fusul. Ada 7 fasal dalam membincangkan kalimah ilmu tauhid. Dia kata ada 7 fasal. Muka surat 336. Ustaz boleh tengok dalam kitab Hasyah Suki. Yang pertama muka surat 336, dia kata yang pertama nak cerita tentang dhabit makna kalimah musyarafah ni, kalimah la ilaha illallah. Apa dhabit, apa keterangan yang ada yang kita boleh dapati dalam kalimah tauhid. Tu. Pasal apa? Kita ambil sikit bila kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada banyak orang zikir tak betul. Ni dia kritik dan dia nakalkan di dalam kitab dia. Dia kata orang kata la ilaha illallah ni banyak kata tak betul. Dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalam ataupun zikir yang tidak memberi apa-apa pahala, bahkan memenatkan sahaja. Roh tak masuk, pahala tak dapat, roh tak masuk, sia-sia. Ini yang pertama dia kata dhabit ataupun keterangan untuk orang yang nak mengatakan ataupun nak berzikir dengan kalimah musyarafah, iaitu la ilaha illallah. Yang kedua dia kata dari segi sudut i'rab yang dibincangkan di dalam kitab ni terlalu panjang mengenai kalimah tauhid. Dan yang ketiganya iaitulah keterangan dan penjelasan tentang makna-makna yang terdapat dalam kalimah la ilaha illallah. Dia bincang la tu makna apa, ilah ni am ke khas ke apa, semua bincang. Yang keempatnya mengenai hukum dia. Hukum apa penjelasan hukum yang ada dalam kalimah la ilaha illallah. Dan yang kelimanya iaitulah tentang kelebihan yang ada dalam kalimah la ilaha illallah. Dan yang keenam tentang kaifiat, bagaimana cara kita nak menyebut kalimah la ilaha illallah. Dan yang ketujuhnya adalah faedah-faedah yang kita dapati, yang boleh kita dapati di dalam makna kalimah la ilaha illallah bagi orang yang sentiasa berzikir dan orang yang memahami makna kalimah la ilaha illallah ini. Ada disebut dalam kitab ini muka surat 336 Hasyah Suki. Maknanya bukan saja-saja kita mengaji ilmu tauhid ni tanpa ada matlamat kita. Bukan semata-mata kita nak bincangkan nafsiyah, salbiyah, maknawiyah. Bukan semata-mata kita duk pening kepala nak bincang, nak faham wujubul wajib, isti'aratul mustahil, jawabul jaiz, wajibatul lizat. Bukan semata-mata yang tu saja. Sebab tu yang pertama sekali kita kena tanam dalam hati, aku masuk mengaji ilmu tauhid ni sebab aku nak dapat roh di dalam kalimah la ilaha illallah. Berzikir pun rasa sedap. Pegang tasbih, berzikir, rasa roh masuk. Ini dia sebut. Wa man tawa minal mahasini. Jadi kenapa kita mengaji ilmu tauhid, kita nak faham la ilaha illallah ni? Sebab kita ni dituntut untuk mengetahui segala kemuliaan dan rahsia yang ada di dalam kalimah tauhid ini. Dan apa sahaja yang terselindung di dalam lipatan keelokan yang ada di dalam kalimah la ilaha illallah ini, sehinggalah hatta yatasyak'. Ini istilah bahasa Arab, dia sebut yatasyak'. Ini orang panggil kalimah nadirah lah. Kalimah perkataan yang jarang digunakan, tapi ada dalam kamus, ada disebut dalam kamus. Yatasyak' ni makna intishar, makna terpancarlah. Tu maknanya Allahumma salli ala Muhammad. Yatasyak' ni makna intisharud daw. Intisharud daw ni makna terpancar
tersinarlah cahaya daripada diri kita setelah mana nur ma'rifah la ilaha illallah itu masuk dalam diri kita. Tu hatta yatasha'sha'il qalba 'inda dhikriha bi anwaril yaqin. Sehinggalah terpancarlah nur dalam hati kita ini, keluar mai ke anggota kita bi anwaril yaqin, dengan nur, dengan cahaya keyakinan kita terhadap kalimah la ilaha illallah. Wa yatamawwaju fihi adwa'ul iman hatta tambasita ala zahir wa tantashira ila i'aliyin. Apabila ilmu itu sudah ada penuh di dalam dada kita dengan cahaya-cahaya keimanan, sehinggalah terpancar melalui anggota zahir, dan sehinggalah terkeluar, orang panggil apa, melonjak naiklah cahaya dari tubuh badan kita sehingga memancar ke langit, dilihat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa yanfatiqu laka kandu hadhihi kalimah al-'azimah 'inda an yawaqi faradisil jinan. Maknanya apabila kita dapat memahami kalimah tauhid ini, menjadi modal untuk kita kembali kepada Allah, supaya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga Firdaus. Jadi matlamat dia itu. Tok guru saya dok pesan selalu, apa tujuan mengajar ilmu tauhid? Harga sebuah syurga. Jangan ingat kita semayang tu lepas dah. Awwalu ma yubahsu alaikum fil quburi at-tauhid. Sawal awal yang disoal, sawal awal yang ditanya di alam kubur itu adalah tauhid. Summa salah. Kemudian baru semayang. Pertama tauhid dulu, kemudian baru semayang. Itu ingat. Tak kira jawab mar rabbuka, tak tahu nak jawab. Mar rabbuka tu soal tentang apa? Bukan soal tentang nama. Mar rabbuka tu bukan soalnya tentang nama. Bukan ma rabbuka, man rabbuka. Ditanya dengan man, bukan tanya dengan ma, tak tahulah kot. Apa nama ustaz kita ke siapa-siapa tu, imam ke belah mana baca dengan ma. Ada juga penulisan yang tulis ma rabbuka. Tapi yang kita nampak bahawasanya yang lebih tepat soal man rabbuka. Kerana soal tentang man itu, iaitulah mengenai sifat. Man anta? Ana talibun, ana ustazun, ana muhandisun, ana sekian-sekian. Jadi disoalkan tentang man rabbuka, siapa itu, nak mensifat, nak supaya diperjelaskan tentang sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semata-mata jawab Allahu Rabbi. Kerana Allah itu hanya nama. Allah bukan Tuhan tapi nama. Itu akan dibincangkan. Akan dibincangkan. Jangan kata sesat lagi. Akan dibincangkan insya-Allah. Baik. Jadi itulah matlamat utamanya kenapa kita mengaji ilmu tauhid, supaya iman kita ini tersemat di dada kita dan terpancar melalui anggota zahir kita. Tu. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu tauhid ini. Tu kerana sukar untuk dibincangkan. Kata Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh Syekh, hanya orang yang diberi petunjuk dan terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala boleh dan dapat menguasai ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni bukan ilmu yang singgah-singgah, bukan ilmu yang hanya kadang-kadang, jarang-jarang, tapi ilmu yang diberikan, orang kata apa, diberi peluang untuk kita sepenuh masa. Kita kena beri peluang kepada diri kita ni sepenuh masa dengan ilmu akidah. Kerana apa tuan-tuan, sahabat-sahabat? Kerana ibadat solat, ibadat yang muaqqatah, ibadat yang berwaktu. Apa satu ibadat yang tidak ada waktu? Kita cuba habaq Ustaz. Ada tak ibadat yang tidak ada waktu? Setiap masa dan setiap detik, iaitulah satu ibadat yang dinamakan sebagai akidah. Kita bertauhidkan kepada Allah. Bagaimana orang yang bertauhidkan kepada Allah dalam keadaan dia mengenal sifat-sifat ketuhanan Allah? Ini kualiti nombor satu. Bagaimana pula orang yang beriman kepada Allah semata-mata iman yang ketuhanan, tetapi tanpa memahami makna kalimah la ilaha illallah? Yang ini yang dibimbangkan. Nanti insya-Allah kita akan sebut. Kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji untuk Allah dan selawat dan salam ala Rasulillah, atas pesuruh Allah. Yang ni maklumlah. Tak kena hurai kot. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tak kena hurai. Muka surat 334. 334. Asyhadu Suki. Dia bermula daripada situlah. Lepas tu dia urai mana kalimah tauhid. Ambil daripada depan lah senang. Tu. Abang syarah khususnya muka surat 334.
34. Wa yajma'u ma'ani hadhihi al-aqaid kullaha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu dia ada tajuk dia. Jadi himpunkan segala makna akidah, perbahasan nafsiyah, salbiyah, ma'ani ma'nawiyah, wujud qidam baqa mukhalafah qiyamu ta'ala bi nafsih sampai habis sifat ma'ani kalam, qauluhu mutakalliman, apa semua habis. Wa yajma'u ma'ani hadhihi al-aqaid, dan himpun dan terhimpun segala makna-makna ini akidah ini semuanya di dalam kalimah la ilaha illallah. Itu kata dalam lafaz ada makna, di dalam makna mengandung makna. Jadi segala puji bagi Allah dan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahui olehmu, saya tak mau hurai dah. Alhamdulillah, salawat salam. Pergi cari yang lain dah. Walaupun kitab ni nipis tapi lambat ya. Lambat. Kalau nak baca apa habis cepat boleh. Ketahui olehmu. Ni. Ketahui olehmu. Ni ada isyarat dia. Bahwasanya ada bagi kita siapa dia? Dalam kurungan makhluk. Ada bagi kita makhluk Tuhan. Ada bagi kita siapa dia? Makhluk. Ada apa? Ada Tuhan. Tuhan sifat bagi Tuhan yang menjadikan alam ini, yang menjadikan, yang mengadakan akan alam ini. Maka jadilah alam ini sekalian berkehendak dan bertumpu kepadanya, dan ialah yang memerintahkan kita dengan suruh dan tegah dan memberi rezeki dan lainnya. Itu dia. Baik, ketahui olehmu. Ini isyarat apa? Isyarat apa di sini? Ketahui olehmu. Orang panggil apa? Wajib iktibar syarak. Isyarat hukum dia di sini, hukum lafaz di sini nak abang kata wajib iktibar syarak dan harus iktibar akal. Nak kenal Tuhan ni, ketahui olehmu. Perintah fa'lam. Tu. Jadi siapa yang perintah? Allah dan Rasul. Allah dan Rasul yang perintah. Perintah buat apa? Perintah supaya mengaku bahawa kita ni makhluk bagi Tuhan. Perintah tu. Supaya kita dapat kenal siapa kita makhluk, dan supaya kita dapat kenal siapa itu Tuhan. Jadi perintah Allah Ta'ala ni, hukum dia belah mana? Hukum dia disebut sebagai wajib syarak. Hukum wajib. Apa makna wajib syarak? Talabul fi'li talaban jaziman. Tuntut perbuat sebagai tuntut yang putus. Itu makna wajib syarak. Talabul fi'li talaban jaziman. Bukan mukhayyad dah, bukan kait dengan mana siapa-siapa, bukan kait dengan siapa-siapa dah. Jaziman mutlaqan. Allah Ta'ala tuntut kita ni supaya mengaji dan faham makna kalimah syahadah. Tuntut tu tuntut mutlak atas diri kita, tak ada kait dengan siapa-siapa lah. Sebab tu Allah Ta'ala letak otak ni sebagai alat bagi hati ni, akal duduk di atas. Dia duduk di belah atas ni. Allah bagi akal kita tempat untuk kita suluh. Suluh tu mana? Kalau kita pegang lampu suluh orang tak belakang tuan-tuan ni. Lampu suluh orang tak belakang, lampu suluh orang tak depan. Betul ke tak betul? Allah Ta'ala bagi dekat kita akal kita ni 4. Otak kita ni 4, kanan kiri. Kanan, otak kanan bantu anggota sebelah kiri. Otak kiri detect anggota sebelah kanan. Otak depan, otak suluh, otak belakang, otak ingat. Akal mudrikah, mutafakkirah, hafizah. Itu dalam istilahnya ulama. Mudrikah, orang panggil apa? Desktop. Desktop komputer. Lepas tu mutafakkirah, kerja buat fikir. Kita nak fikir, nak susun qadiyah tu. Kemudian belakang hafizah, untuk ingatan. CPU sebagai nak simpan memori kita. Duk baca doa, duk buat amal ni, nak jaga hati hak belakang. Jadi sebab tu Allah Ta'ala jadikan akal kita duduk di atas, yang punya nikmat. Hak paling besar. Kita mangkit pagi, celak-celak mata pagi. Apa dia yang nikmat yang paling besar dalam diri kita? Celak-celak mata pagi, nikmat yang paling besar dalam diri kita, iaitulah kita masih berakal.
Walaupun ada orang kata nikmat yang paling besar dari kita selepas kita bangkit pagi, iaitulah nikmat Islam dan iman. Tu. Islam dan iman. Nak lengkap kepada Islam dan iman kalau kita tak gunakan. Cakapan tu perlu lagi ditafsirkan. Maka sebab itu orang yang tak mengaji, tak belajar ilmu tauhid ni ialah orang yang mengkufuri nikmat akal dia. Kerana orang panggil apa? Anggota yang paling besar dalam diri manusia ataupun satu jisim yang paling besar dalam diri manusia, iaitulah otak kita. Fungsi yang matlamat dia sebenarnya hatilah. Hati kita lah berhubung dengan otak. Maknanya kita sebut otak lah. Bukan otak ni akal dah. Bukan akal tu nafsu. Akal tu hati, roh kita. Ni otak ni tempat kita gerakkan, kita fikir. Alat kita, lampu suruh. Jadi kalau kita tak gunakan akal kita ni sebaik-baik jalan, maka kita dikatakan kufur nikmat. Seperti mana orang yang tidak menggunakan mata ke arah kebaikan, digunakan matanya ke arah kejahatan dan keburukan serta maksiat, itu dipanggil sebagai kufur nikmat. Maka sebesar-besar nikmat ialah ni kepala otak kita yang menjadi alat untuk kenal Tuhan. Maka Allah Ta'ala perintah supaya kita kenal Tuhan. Ketahui olehmu. Ni nama dia wajib syarak. Tak mengaji berdosa. Tak mengaji dosa. Ketahui olehmu, hei talib. Ataupun dalam istilah man yata'atta hadzal ilm. Siapa yang nak mengaji, nak faham ilmu ni, kena tahu. Ataupun ketahui olehmu, hei mukallaf. Boleh tak? Jadi wajib iktibar syarak. Pasal apa kata wajib iktibar syarak? Perintah Tuhan. Pasal apa kata harus iktibar akal? Kenal Tuhan harus di sisi akal. Akal tak kata wajib. Perintah Tuhan yang kata wajib. Bila perintah Tuhan kata wajib, maka akal kena akur, kena turut. Perintah Tuhan kata wajib, akal tak boleh kelintang lagi dah, kena turut. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kenal Tuhan, hukum dia harus kenal Tuhan. Kita kenal Tuhan, hukum dia wajib. Dia tak sama dengan puak Mu'tazilah. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya ada bagi kita. Kita ni siapa? Makhluk dalam kurungan. Ada tu mana apa? Bahawa ada bagi kita. Ada, lafaz ada tu bermaksud maujud. Kita ni bangsa maujud. Tuhan pun bangsa maujud. Bila kata ada bagi, kita maujud, Tuhan maujud, sama-sama maujud. Jadi ada, ini disebut sebagai, orang panggil apa? Permulaan. Bagi perbahasan kita, itu dalam ilmu balaghah tu dipanggil apa tu? Allahumma salli ala Muhammad tu pula. Jadi nak menyatakan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Sebab tu dia kata bahwasanya ada bagi kita. Bila apa kata Tuhan tu ada. Kita mengaji ilmu tauhid ni, apa matlamat dia? Supaya kita ni dapat tahu Tuhan tu ada. Supaya kita ni dapat mengaku kata Tuhan tu ada. Tu kata ada. Bara'atul istihlal dah ni. Ini bara'atul istihlal. Makna kita dalam mengaji kitab ni, kita nak bincangkan tentang makhluk dan kita nak bincangkan tentang Tuhan. Sebagai wasilah untuk kenal Tuhan, wajib kenal makhluk. Tak boleh seorang tu kenal Tuhan tanpa dia kenal makhluk. Mesti kenal makhluk dulu, baru boleh kenal Tuhan. Kerana makhluk kita nampak di depan mata kita, Tuhan kita tak boleh nampak di depan mata kita. Kita dapat memahami makna ketuhanan setelah mana kita memahami makna makhluk. Bahwasanya ada bagi kita. Ada dengan makna mawjud. Bukan semata-mata subut, tetapi ada dengan makna mawjud. Mawjud lagi subut. Bahwasanya ada bagi kita ni sebenarnya makhluk ma khalaqallah. Tu. Apa yang kita nak sebut tentang makhluk? Laju. Apa boleh ulang? Kalau kata gitu, saya yang laju ni Allahumma salli Muhammad. Nak pelan pun boleh. Tapi 20 siri. Itu yang laju. Saya rasa tak apa laju ni
Tak masuk istilah dia lagi. Sampai istilah saya akan slow lah. Baik. Bahwasanya ada bagi kita. Siapa kita? Kita ini makhluk. Makhluk ni lafaz isim maf'ul. Ma khalaqallah. Apa-apa sahaja yang diciptakan oleh Allah ini dipanggil makhluk. Makhluk. Dua istilah. Khaliq, pencipta, makhluk yang dicipta. Khaliq, pencipta, makhluk yang dicipta. Dalam mengaji ilmu tauhid, dua ni saja. Mana? Tuhan kita, Allah kita. Dia tak ada hal lain lah. Dia tak ada nak bincang pasal lain. Memanglah kita ni dalam bab ketuhanan ni, kita hanya dituntut untuk memahami dua perkara. Yang pertama, supaya kita kenal Tuhan. Dan yang kedua, supaya kita kenal kita. Allah. Jangan nak kempin tadi Ustaz. Lagi kita kempin. Baik. Okey. Mengaji ilmu tauhid ni nak apa tujuan dia? Kita nak kenal siapa Allah dan siapa kita. Kenal Allah siapa dan kita ni siapa. Sebab tu dia mula dalam kitab ni, bahwasanya ada bagi kita ni siapa? Makhluk. Yang kedua, Tuhan. Tu dia. Ada bagi kita makhluk, kemudian ada bagi kita tu Tuhan. Ada bagi kita ni siapa? Makhluk. Dan yang keduanya ialah Tuhan. Baik. Bahwasanya ada bagi kita makhluk. Makhluk ni apa? Apa dia makhluk? Orang tak ada lepas ni payah nak tanya. Tanya lagu ni pakai nak dengar semua. Apa dia makhluk? Jirim arat. Itu. Ini lafaz yang makhluk ni lafaz yang umum. Ataupun kita panggil sebagai Arya. Masya Allah. Apa sahaja yang selain daripada Allah, itu nama dia makhluk. Adakah yang lain daripada Allah bukan makhluk? Cuba tuan-tuan abang. Cuba tuan-tuan fikir. Adakah selain daripada Allah yang nama dia makhluk? Semasa wujudnya zat Allah yang dipanggil sebagai azali. Semasa wujudnya zat Allah yang dipanggil sebagai azali, tidak ada selain daripada Allah, iaitulah zat dan sifat Allah. Itu azali. Tapi bila kata ada konsep makhluk, berarti apa itu makhluk? Makhluk ni kita kena faham dulu. Apa itu makhluk? Jirim Arab. Tu lihat tu dulu. Jirim Arab. Itu yang dipanggil sebagai makhluk. Jirim Arab. Habis, yang kata Tuhan tu apa dia? Tuhan tu apa? Zat, sifat. Tu. So, tulis tepi kitab dulu lah. Apa dia makhluk? Jirim Arab. Ni Tok Guru cukup jaga dulu. Kalau mengaji tauhid, hampa tak kenal Jirim Arab, kacau. Dia kata nak kenal Tuhan tu mana? Ni Tok Guru duk kata dulu lah. Mengaji ilmu tauhid tak kenal Jirim Arab. Maka kita, tuan-tuan, sahabat-sahabat, bila kita nak kita pegang kitab tauhid ni, faham, kita kena ingat di sini. Aku nak mengaji kitab tauhid ni dua benda saja. Makhluk, khaliq. Makhluk, khaliq. Khaliq Allah, zat sifat. Makhluk kita, Jirim Arab. Tak gaduh pening dah. Bila kita pegang saja sifat tauhid, peringkat kita orang awam ni, aku nak mengaji tentang apa? Aku nak mengaji tentang 4 perkara. Yang pertama, zat sifat. Zat sifat ni duduk di Tuhan. Habis boleh mengaji ke zat sifat? Mengaji ketuhanan. Baru boleh faham. Yang keduanya, kita kena mengaji tentang makhluk. Apa dia makhluk? Jirim Arab. Mengaji tentang makhluk. Jirim Arab. Tu yang dia buat terbit takrih gitu gini. Nanti akan sampai lah bab dia. Jirim Arab. Ni pun payah cerita juga. Jirim wajib. Apa beza antara jirim, jisim? Pasal apa jisim tu bukan wajib, jisim mungkin. Pasal apa jirim wajib? Ada yang kata jisim pun wajib, iktibar ni. Lain-lain iktibar. Dia akan jadi panjang perbahasan tu. Cuma kita akan ringkaskan dan kita akan ringankan perbahasan, insya-Allah. Jadi mabda' permulaan kita mengaji ilmu tauhid, yang dituntut kita faham 4 perkara. Mula-mula kita pegang kitab tu, set dah di kepala kita ni 4 perkara. Yang pertama, zat sifat, iaitulah Allah sebagai khaliq. Khaliq, zat sifat. Yang keduanya, makhluk. Apa dia makhluk? Jirim Arab. Jirim Arab. Apa dia jirim? Kita akan bincang ke depan. Apa makna jirim, kita akan bincang ke depan. Jadi bahawa ada bagi kita sama. Kita makhluk. Apa dia makhluk? Tulis tepi kitab, jirim Arab. Apa dia? Yang ada bagi kita tu Tuhan. Apa dia Tuhan? Zat, sifat.
Zat, sifat, itu Tuhan yang menjadikan alam ini. Yang menjadikan alam ini. Apa dia alam? Ma siwallah. Tulis gitu lah. Apa-apa sahaja yang selain, yang lain daripada zat dan sifat Allah, iaitulah dipanggil alam. Kata almarhum Tuan Guru, saya itlak Tuan Guru, iaitulah Tok Guru Haji Saleh. Pada lafaz saya, kalau saya itlak Tuan Guru, iaitulah Tok Guru Haji Saleh. Almarhum Tuan Guru disebut kata apa? Disebut kata berlaku khilaf pada kenyataan ulama tentang kedudukan alam. Alam ini ada kalanya berbentuk spera, seperti mana bujur telur. Spera. Memang kita mengaji dalam kitab Khalaq pun memang spera. Dia bentuk dia spera. Betul kata atas lidah dia ni. Spera dia bujur telur. Jadi hak luar sekali tu, hak paling luar sekali tu apa dia? Arash. Arash ni besar mana? Besar tuan abang nak tengok hadis Nabi kata, arash ni ibarat padang bola, kursi tu cincin. Lepas tu dalam arash tu, di lingkungan arash itu, di dalam arash tu ada apa? Di dalam arash itu ada kursi. Kursi ni kalau nak banding dengan arash, kursi ni cincin, arash tu padang bola. Tak nampak. Kalau tahu cincin di tengah padang bola, tak akan nampak. Lepas tu di dalam arash tu ada apa? Di dalam arash tu ada orang panggil apa? Ada langit. Ada langit. Jadi jangan kita faham, langit kita yang kita duduk ni, tujuh lapis langit ni, tujuh lapis langit ni hanya pada satu orbit, hanya pada satu galaksi. Sedangkan Arsyur Rahman dan sedangkan kursi Allah di dalamnya jutaan orbit. Kita hanya berada di satu orbit ataupun satu galaksi. Dan ada galaksi-galaksi makhluk Allah Ta'ala yang lain yang kita tidak tahu. Kita ada bahasa tujuh lapis langit, lepas tujuh lapis langit terus kursi. Bukan. No. Sebab lingkungan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Luaslah kursi Allah Ta'ala ini meliputi tujuh petala langit dan bumi. Maknanya, kalau langit bumi itu, kita kata ginilah, kalau langit bumi itu besarnya duit 2 kupang, langit, tujuh petala langit, besarnya duit 2 kupang, dan sebesar cincin, maka arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebesarnya padang bola. Sebesarnya padang bola. Gitu. Jadi kalau cuba susun duit 2 kupang, agak-agak berapa juta, berapa ribu biji duit 2 kupang baru nak penuh padang bola. Itulah istilahnya keluasan ilmu Allah, keluasan makhluk ciptaan Allah yang kita tak tahu berapa orbit, dan ada makhluk-makhluk yang lain yang sedangkan penghulunya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ma khalaqtul aflaka. Walaupun depa kata kita suka bercakap hadis maudhu', lantak bi depa lah. Laulaka ma khalaqtul aflaka. Jikalau tidak kerana engkau wahai Muhammad, aku tidak menciptakan segala tujuh petala langit dan bumi dan sekalian galaksi Allah Subhanahu Taala dan sekalian makhluk Allah Taala. Jadi bila sebut kata yang menjadikan alam, apa dia makna alam? Alam ni ma siwallah, apa sahaja selain daripada zat dan sifat Allah, nama dia alam. Apa dia? Nama dia alam dan nama dia juga makhluk. Iktibar alam, apa sahaja selain daripada Allah, iktibar makhluk kena jadi. Adakah makhluk yang tak kena jadi? Tak ada satu makhluk yang tak kena jadi. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tidak di bawah taksir Allah, dan tidak ada satu makhluk pun yang tidak ada di bawah taksir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mesti di bawah taksis dan mesti di bawah taksir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Itu Allah Ta'ala yang menjadikan. Ini orang panggil apa? Sifat PL bagi kudrat. Akan datang lah, no? Saya pun ambil topik istilah sikit-sikit lah. Esok saya tengok bincang balik dengan Ustaz Zikri macam mana. Yang menjadikan. Apa dia yang menjadikan? Maksud menjadikan ni apa? Apa makna menjadi? Betul faham apa makna menjadi? Makna menjadi ni makna apa? Dia ada apa nama sifat fi'il Allah. Tuan-tuan tulis gini lah. Sifat fi'il Allah ada 4. Ini secara ringkas saja saya sebut 4. Banyak lagi lah. Sifat fi'il. Apa dia makna sifat fi'il? Perbuatan Allah. Tulis itu. Perbuatan Allah ni dia ada 4. Yang pertama mengada. Yang pertama mengada. Yang kedua meniada. Mentakdakan.
Bab mentakdakan ni ada tafsir panjang lebar. Kita ambil basic saja. Yang pertama mengada. Yang kedua meniada. Yang ketiga mengekal. Yang ketiga mengekal. Yang keempat mengubah. Ustaz Izzuddin tolong tulis dalam ruang komen. 4 perkara. Ini sifat fi'il Allah. Ustaz Izzuddin tolong tulis dalam ruang komen supaya kawan-kawan kita lain dapat. Yang pertama, sifat fi'il Allah mengada. Yang kedua meniada. Yang ketiga mengekal. Yang keempat mengubah. Ni. Jadi dalam 4 perkara ni merangkumi segala hal ehwal yang berlaku di dalam alam ni. Sebab tu dalam kitab ni dia kata apa? Dia buat main dengan sifat fi'il. Bahawa ada bagi kita sebenarnya makhluk Tuhan yang menjadikan alam. Alam ni kita faham dah tadi. Apa sahaja yang selain daripada zat dan sifat Allah, ini dipanggil alam. Apa sahaja yang selain daripada zat dan sifat Allah, yang saya sebut tadi, ambil daripada Arsyur Rahman yang tak tahu besar mana ni, kemudian turun mai ke kursi, yang dalam kursi tu ada beribu-ribu galaksi Allah. Kita ni baru duduk di satu galaksi. Dalam galaksi kita ada langit, ada bumi. Langit bumi. Syurga bukan duduk dalam langit tu. Syurga duduk tang lain. Jangan duduk faham syurga tu duduk dalam langit. Dia duduk tang lain. Wallahu alam lah hakikat dia macam mana. Dia ada galaksi dia. Kita pun tak tahu lagu mana. Tunggu mati dululah baru tahu. Yang menjadikan ada 4 lah. Yang pertama mengada, yang kedua meniada, yang ketiga mengekal, yang keempat mengubah. Okey? Terima kasih Ustaz. Sifat fi'il ada 4. Pertama mengada, kedua meniada, ketiga mengekal, keempat mengubah. Okey. Apa dia makna mengada? Menjadi. Apa dia makna mengadakan? Mengadakan ni maknanya ikhraju syai' minal adam ilal wujud. Apa makna mengada? Mengeluarkan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Itu makna mengada. Mengeluarkan sesuatu daripada tak ada kepada ada. Ini makna perbuatan Tuhan. Ini makna mengada. Bukan kita ambil hak duk ada dah pergi buat. Itu perbuatan kita makhluk. Itu bukan mengada, tapi memindahkan rupa. Kita membentuk daripada pasir, daripada batu, daripada semen, daripada air, apa semua bentuk, boom, jadi rumah. Daripada tepung, uli jadi roti canai, jadi karipak, jadi donat, dan sebagainya. Adakah perbuatan Tuhan lagu tu? Maha suci Tuhan. Itu kata subhanallah, maha suci. Kita sucikan di hati kita. Bukan lagu tu Tuhan. Tuhan gitu gini, apa saja yang duduk fikir di kepala otak kita ni, Tuhan itu macam makhluk, maha suci Tuhan. Bukan di Tuhan tu, bukan kita nak menyucikan di Tuhan. Di Tuhan memang sudah tersuci. Di Tuhan memang tersuci, sudah suci, tak payah siapa nak menyuci. Yang kita subhanallah menyucikan itu di hati kita. Ini kenapa? Subhanallah, kita menyucikan di hati kita. Macam mana kita nak cuci di hati kalau kita tak faham? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duk cuci apa di Tuhan? Bukan. Cuci dalam perut kita. Apa makna cuci dalam perut? Mengaji sampai faham. Tulis satu perkara. Dalam kita mengaji ilmu tauhid, Ustaz Din tolong tulis. Dalam kita mengaji ilmu tauhid, wajib atas kita 4 perkara. Dalam kita nak mengaji ilmu tauhid, wajib atas kita 4 perkara. Yang pertama belajar. Yang kedua fikir. Yang ketiga faham. Yang keempat i'tikad. Mengaku. I'tikad ni daripada i'tikad ni lah kita nak tengok kita ni lekat ke tak lah. Nanti akan datang sampai tempat dia, saya akan bincang 4 perkara ni. Okey, 4 perkara yang wajib atas kita. Yang pertama belajar. Yang kedua fikir. Yang ketiga faham. Yang keempat i'tikad. 4 perkara wajib. Belajar, fikir, faham, i'tikad. Okey? Boleh? Ada 4 perkara. Kita pegang saja ilmu tauhid, kita join saja daurah tauhid, kita join ke, kita tak join ke, kita tidur ke, kita jaga ke, 4 perkara ni tak pernah lekang daripada diri kita.
tak pernah lucut daripada diri kita, melainkan setelah mana kita betul-betul i'tiqad. Tu. Kita betul-betul i'tiqad. Nak i'tiqad, kena faham dulu, kena mengaji, kena ada dalil. Nanti akan sampai bab makrifah nanti. Okey, tuan-tuan. Jadi, yang menjadikan ini dipanggil sebagai sifat fa'il. Maka sifat Tuhan mengada, meniada, mengekal, mengubah. Itu perbuatan Tuhan. Dia tak sama seperti mana perbuatan kita. Kemudian katanya, maka jadilah alam ini sekalian, alhamdulillah, berkehendak dan bertumpu kepadanya, wallahu a'lam. 1 jam 5 minit. Jadi saya kira untuk malam ni mukadimah kita berhenti pada katanya, maka jadilah alam ini sekalian berkehendak, wallahu a'lam. Lebih kurang 5 minit dan ataupun 10 minit kita buka pada soalan. Jika ada soalan saya akan jawab. Yang saya tahu saya jawab, kalau tak tahu pun saya jawab juga, wallahu a'lam. Mungkin kita jawab kita jawab kita jawab kemudian insya-Allah. Wajib atas kita 4 perkara. Pertama belajar, kedua fikir. Orang KL dia tulis fikir lah, orang Kedah fikir. Ketiga faham, keempat i'tiqad. Tu Ustaz Din kita bantulah. Ada 4 perkara. Cuba tuan-tuan renung 4 perkara ni. Yang pertama belajar. Belajar ni nak kena ada otak. Kalau tak ada otak, macam mana nak panggil belajar? Macam mana? Orang yang boleh masuk faham di dalam ilmu tauhid ni, maknanya orang tadi akal sempurna. Okey, kena belajar. Bila nak belajar? Mana boleh belajar sendiri? Haram kita mengaji ilmu tauhid, beli kitab di Pekan Rabu, balik main baca, haram. Buat juga jadi 2-3 kali haram. Nama dia haram jadak. Jadi belajar ni mesti kena ada kitab, mesti kena ada dhabit, ada guru, ada syekh. Itu nama dia belajar. Allah kata, qul huwallahu ahad. Qul ya Muhammad, ajarilah kepada umatmu, wahai Muhammad, tentang Allah itu zatnya apa? Huwa itu makna zatuhu. Kita baca qul huwallahu ahad, apa yang kita faham di hati? Allah perintahkan kepada Nabi sebagai wajib syarak, sebagai wajib yang Nabi sendiri tak boleh elak. Nabi kena ajari kepada umatnya tentang huwa. Huwa tu apa? Huwa tu az-zatuhu, zatnya Allah. Huwa tu makna zat. Kita tu baca saja tak faham. Yang kedua, yang pertama huwa zat. Qul huwa zatuhu. Allah itu namanya ismul lidzat ataupun ismul mu'azzam ataupun asmaul a'zam. Ahad makna sifat Allah. Tu baru pergi sifat. Dia tak kata saya mengaji kitab Wadha' dengan Baba Makmawi kan. Mengaji kitab Wadha'. Apa sebab Allah Ta'ala sebutkan qul huwallahu ahad? Kenapa Allah Ta'ala tak sebut qul huwallahu wahid? Ini dibincangkan juga di dalam kitab Wadha' untuk memahami maksud lafaz Al-Quran. Bukan semata-mata sebut gitu ya tak faham. Kita nak baca qul huwallahu ahad, pasal apa tak masuk hati kita? Pasal kita tak lafaz, kita tak faham mantuk lafaz Quran. Qul, Allah Ta'ala perintah kepada Nabi, ajak kita pula buat halabalai. Maka sebab itu ilmu tauhid ni tak boleh buat halabalai tuan-tuan. Carilah guru di ilmu tauhid yang kata keliling tuan-tuan, ada ilmu tauhid di dalam Facebook, dalam YouTube. Ada seorang 2 anak murid saya, bukan anak murid lah, kawan-kawan lah. Dia mengaji dalam ni, dalam telefon. Dia hantar mai catatan dekat saya lebih kemas daripada anak orang kata apa sahabat-sahabat kita yang mengaji di hadapan kita. Maknanya bukan kita tak ada alasan untuk kita nak bagi kita ni tak ada peluang untuk mengajar ilmu tauhid. Zaman lah ni insya-Allah kita boleh faham. Cuma dalam majlis ataupun tidak dalam majlis saja. Insya-Allah. Sahabat-sahabat kita sambung di malam esok. Doakan saya moga-moga sihat. Dan saya pun ada kelas di luar sana yang sebenarnya. Saya ada kelas di luar sana. Saya nak kena fokus kelas di luar sana pula. Jadi sekadar tu dulu pada malam ini. Kita sambung malam esok. Maka jadilah alam ini sekalian berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Allahumma aghdina bil 'ilmi wa daina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma faqihna fi fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina shiratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmah. Ya Rasulullah, inna natawajjahu bika ila rabbika an turfa'a darajatana wa an tuqda hawaijana wa an taghfira kulla dhunubina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi haqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Segala kekurangan kita akan baiki insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.